Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan PDPR kita dengan praktiskan diri 7.2C pada muka surat 202. Awak boleh refer kepada buku teks awak pada muka surat 202. Sebelum tu saya ingin menerangkan tentang perubahan laju. Okey, perubahan laju adalah dia sama dengan pecutan dan yang pecutan. Kita menggunakan formula yang sama untuk mencari pecutan dan yang pecutan. Dan formula yang sama juga kita cari untuk selesaikan perubahan laju. Okey, formula dia adalah laju akhir tolak laju awal per tempoh masa. Okey, kalau kata pecutan, pada akhir jawapan awak akan dapat nilai positif. Tetapi apabila awak mencarinya pecutan, pada akhir jawapan awak akan dapat nilai negatif. Okey, kita tengok kepada praktiskan diri 7.2C. Okey, graf laju masa soalan 1. Di sebelah menunjukkan tempoh masa iaitu 50 saat. Jadi tempoh masa 50 saat. Huraikan gerakan motosikal untuk 20 saat yang pertama. Kalau kita tengok kepada muka surat 20 saat yang pertama ini, tempoh masanya di sini. Okey, ini adalah nyah pecutan. Jadi awak akan selesaikan. Okey, awak akan jawab sama dengan gerakan motosikal itu dalam nyah pecutan. Okey, ataupun kelajuan yang menurun. Okey, seterusnya semasa laju seragam. Jadi laju seragam pada inilah. Okey, pada masa ini. Jadi awak boleh huraikan dengan memberi tempoh masa lah. Okey, tempoh masa laju seragam selama berapa minit. Okey, jadi awak ambil 50 tolak 20. Jadi awak dapat 30 saat. Okey, yang ni adalah soalan yang kita nak jawab melalui huraikan. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan suatu zarah dalam tempoh 18 saat. Kita highlightkan 18. Hitung pecutan zarah. Okey, dia nak pecutan zarah pada 6 saat yang terakhir. Jadi pada graf ni kita akan tengok 6 saat yang terakhir. Dekat sinilah kalau awak tolak 18 tolak 12, awak akan dapat 6. Okey, jadi dekat sinilah, dekat sini. Jadi kita keluarkan formula dia. Perubahan laju sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi tempoh masa. Okey, jadi kita tengok laju akhir dia adalah 20. Laju awal dia adalah 15. Okey, tempoh masa dia adalah 6 saat. Jadi 20 tolak 15 bahagi 6. Jadi awak akan dapat 0.8. Okay. 0.833. Okey. B. Okey, B dia nak jumlah jarak dalam meter yang dilalui zarah dalam tempoh masa 18 saat. Jadi kita nak kena cari jarak. Bila sebut jarak, kita kena nak cari luas lah. Okey, jarak sama dengan luas.
Jadi kita nak cari luas, kita bahagi dulu kawasan A, B dan C. Kita keluarkan kawasan A, bentuk dia. Okey, panjang ni adalah 5. Panjang ni 15. Okey, ini adalah lebar dia lah. Jadi 5. Jadi ini adalah bentuk trapezium. Jadi luas 1/2 A tambah B darab lebar ataupun tinggi lah. Okey, jadi 1/2 5 tambah 15 darab 5. Jadi awak akan dapat 50 meter. Okey, seterusnya kita keluarkan kawasan B. Okey, kawasan B pula bentuk dia segi 4. Jadi sini panjang dia 12 tolak 5 jadi 7 lah. Di sini 15. Jadi luas dia panjang dan lebar 15 darab 7. Satu kosong 5 meter. Okey, jadi soalan kawasan C pula. Keluarkan bentuk dia, masih lagi bentuk trapezium. Okey, panjang ni adalah 6. Kita dah cari dah dekat sini kan. Jadi 6 lah. Okey, sini 15, sini 20. Jadi luas dia 1/2 20 tambah 15 darab 6. Jadi 105 juga. Okey. Jadi jarak sama dengan 50 tambah 105 tambah 105. Okey, jadi awak akan dapat 260. Okey. Huraikan gerakan zarah semasa laju seragam. Okey, bila dia kata laju seragam, awak hanya sebut tempoh masa lah. Okey. Laju seragam selama. Okey, awak tengok kat sini. 12 tolak 5. Jadi selama 7 saat. Okey. Jadi macam itulah kita nak jawab soalan yang berkaitan dengan graf laju masa. Okey. Kita tengok soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga. Saya akan sediakan jawapan, tapi jawapan akhir tu awak perlu kira dan hantar kepada saya. Okey, kita tengok soalan 3. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 20 saat yang pertama. Okey, jadi 20 saat yang pertama adalah di kawasan ni. Okey, walaupun ini adalah 50 masa dia sampai 40, tapi kita masih lagi kira sebagai 20 saat lah. Kita ambil kira samalah dia sebagai pecutan dia tu kan. Jadi kita kira perubahan laju sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi tempoh masa. Okey, jadi laju akhir dia adalah 15 tolak 0/40. Okey. Jadi 15
per 40. Jadi dia punya perubahan laju dia adalah 0.375. Okey. B, hitung jarak dalam meter yang dilalui pada laju seragam. Jadi dia nak luas jarak ni dalam luas lah. Okey, jarak sama dengan luas. Tapi dia nak bahagian laju seragam saja. Jadi bahagian yang saya highlight ni lah. Jadi kita keluarkan kotak dia tu. Okey, dia segi 4. Okey, yang ni dia punya panjang dia 10 tolak 40 sama dengan 80 lah. Okey, tinggi dia 15. Jadi luas sama dengan panjang darab lebar 15 darab 80. Okey, awak cari jawapan dia. Saya nak tengok awak cari jawapan dia gunakan kalkulator. Okey. Okey, soalan C. Soalan C ni saya nak awak cari jugalah berapa masa dia tu. Dekat mana masa dia? Okey, dia nak dalam tempoh 2.5 minit. Okey, awak tengok pada graf dia dalam saat. Jadi kita kena tukar. Okey, tukar kepada saat. Okey. Kalau minit tukar kepada saat. Okey, kita kena 1 minit kita kena darab dengan 60 saat. Kalau kata saat kepada minit kita bahagilah 60 pula. Okey, kalau 2.5 minit ni jadi minit kepada saat. Jadi kita kena darab lah. Jadi 2.5 minit darab 60. Jadi awak dapat berapa saat? Okey, dekat sini awak cari pada saat yang keberapa ni apa yang berlaku. Okey, sama ada pecutan ke, pecutan seragam ke ataupun nyah pecutan. Okey, awak cari sama ada, awak kena huraikanlah. Sama ada awak dapat tu dia pecutan ke, seragam ke atau nyah pecutan. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Saya minta awak salin soalan dan salin jawapan yang saya berikan ni dalam buku latihan awak. Okey. Dan yang bahagian soalan 3 ni saya nak tengoklah apa yang awak dapat. Awak cari kira guna kalkulator. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.